Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk Anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, Pesta Songkran 2026 yang lepas mencipta rekod baharu bagi industri pelancongan Thailand dengan menarik kehadiran pelancong domestik dan antarabangsa. Fenomena ini telah menjana ekonomi melebihi 30,350 juta baht atau sebanyak 6% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2025. Ini mencerminkan pemulihan dan keyakinan terhadap sektor pelancongan Thailand. Thapani Kiat Paibun Gavindar Lembaga Pelancongan Thailand mendedahkan bahawa gambaran keseluruhan penganjuran acara di tahun ini sangat meriah. Hal ini hasil daripada kerjasama dengan teguh antara pelbagai pihak termasuk sektor awam, swasta dan komuniti setempat yang bersama-sama mengangkat darjat Pesta Songkran ke peringkat antarabangsa di bawah konsep pelancongan berkualiti. Dengan mengetengahkan pesona Thailand melalui budaya, tradisi, makanan dan kreativiti di kawasan Bangkok. Suasana bermain air Songkran dipenuhi dengan kegembiraan di beberapa lokasi utama, seperti Jalan Silum, Siam Square, Jalan Khao-San, manakala aktiviti utama yang dianjurkan oleh TAT mendapat sambutan yang sangat hebat iaitu Maha Songkran World Water Festival 2026 di Taman Bencak Kitip, menjana nilai ekonomi lebih daripada 283.68 juta baht. Seni Art by Songkran Festival 2026 di Taman Lumpini menjana golongan menjadi tumpuan kepada golongan muda dengan kehadiran lebih dari 94,546 orang, mencerminkan gabungan sempurna antara budaya, tradisi dan kontemporari. Manakala Pranakon Si Ayutthaya kekal sebagai destinasi popular dengan aktiviti unik, Songkran bermain air bersama gajah. Wilayah utara dan timur laut mengadakan aktiviti tradisi tempatan seperti upacara memandikan patung Buddha, perarakan budaya dan upacara Rotnam Dam Hua yang mempamerkan identiti cara hidup masyarakat Thai. Sektor pelancongan di wilayah selatan menunjukkan pertumbuhan yang ketara, terutamanya di wilayah Songkhla. Pelancong dari Malaysia dilihat masuk secara berterusan, dengan jangkaan keseluruhan pelancong melebihi 70,000 orang dan menjana pendapatan lebih daripada 700 juta baht. Selain dari itu, kawasan sempadan selatan yang lain seperti di daerah Betung, wilayah Jala dan Sungai Golok, wilayah Narathiwat, turut mendapat perhatian tinggi. TAT menganggarkan sepanjang tempoh Pesta Songkran, pelancong asing kira-kira 500,000 orang menjana pendapatan sekitar 8.100 juta baht. Manakala pelancong tempatan seramai 5.96 juta orang menjana pendapatan lebih dari 22.250 juta baht. Thapani berkata kejayaan kali ini mengukuhkan peranan Pesta Songkran sebagai pemacu utama bagi ekonomi Thailand dan meningkatkan imej negara sebagai destinasi pesta bertaraf dunia. Dan seterusnya pada 15 April lepas, Encik Sihasak Puangkit Keo Timbalan Perdana Menteri merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Thailand telah mengadakan pertemuan dengan Putra Shihab bin Tariq bin Taimur Al-Said, Timbalan Perdana Menteri Hal Ehwal Pertahanan Kesultanan Oman, serta Laksamana Muda Saif bin Nasser Al-Rabi, Panglima Tentera Laut Oman di Muscat, sempena lawatan rasmi beliau ke Oman. Perbincangan tersebut memberi tumpuan kepada situasi di rantau Timur Tengah dan pengukuhan kerjasama pertahanan antara kedua-dua buah negara.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Thailand merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan dan tentera Laut Oman atas bantuan menyelamatkan 20 kru warga Thailand dari kapal Mayuri Nari yang mengalami kecelakaan di kawasan tersebut. Pihak Oman telah menyediakan kemudahan sehingga semua kru dapat pulang ke Thailand dengan selamat. Selain dari itu, Thailand turut memohon kerjasama dengan Oman dalam menyokong keselamatan pelayaran kapal-kapal Thailand yang melalui Selat Hormuz, serta bantuan dalam operasi menyelamat kapal Mayuri Nari yang masih berada di lokasi kejadian. Kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai ketegangan yang berlaku di beberapa titik di Timur Tengah, terutamanya di kawasan strategik laluan maritim seperti Selat Hormuz yang merupakan laluan utama bagi pengangkutan tenaga dan barangan dunia. Pihak Thailand menegaskan kepentingan menjana kebebasan pelayaran dan keselamatan laluan tersebut sambil memuji peranan Oman yang mengekalkan pendirian neutral serta memainkan peranan membina dalam mempromosikan kestabilan serantau. Thailand turut menyatakan kebimbangan terhadap ketidaktentuan di Timur Tengah dan bersedia menyokong peranan Oman sebagai perantara untuk meredakan ketegangan serta menggalakkan dialog antara pihak yang terlibat demi mengekalkan keamanan dan keselamatan serantau. Selain dari itu, keselamatan kedua-dua pihak membincangkan hala tuju kerjasama pertahanan dan industri pertahanan. Hal ini merupakan kesinambungan daripada kerjasama yang sedia ada, terutamanya kontrak yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Oman dengan syarikat Thailand, Masun Public Company pada tahun 2024 untuk pembekalan kapal kepada tentera Laut Oman. Kerjasama konkret ini mencerminkan potensi besar industri pertahanan Thailand di persada antarabangsa. Kerjasama tersebut bukan sahaja mengiratkan hubungan diplomatik antara Thailand dan Oman, malah membuka peluang untuk pembangunan dalam bidang lain yang berkaitan, seperti pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan modal insan dalam sektor pertanian. Dan seterusnya, Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa sedang memperluaskan pasaran produk makanan Thailand di Maghribi setelah tinjauan pasaran menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi. Produk Thailand, terutamanya dalam kategori makanan, semakin mendapat tempat dalam kalangan pengguna tempatan. Dan sebagai langkah strategik, DITP merancang untuk menjemput pengurus pembelian daripada rangkaian peruncit utama ke acara Taifek Anugerah Asia 2026 untuk meningkatkan pengimportan produk Thailand pada masa hadapan. Sunanta Kangwan Kunkit, Ketua Pengarah DITP, mendedahkan bahawa beliau telah mengadakan tinjauan di rangkaian peruncit besar di Maghribi, termasuk Khafu dan Ashibes Food yang merupakan pusat import dan pengedaran bagi sektor hotel dan restoran. Tinjauan mendapati pelbagai produk Thailand sudah pun berada di pasaran, terutamanya bahan mentah seperti beras, santan dalam tin dan sos perasa dan sos perasa. Ashibes Food yang menumpukan kepada pasaran premium telah mengimport pelbagai barangan dari Thailand seperti beras wangi, sos perasa, santan dalam tin dan buah-buahan dalam tin. Produk bukan makanan seperti sarung tangan getah asli ini membuktikan produk Thailand mampu memenuhi keperluan kedua-dua segmen pengguna biasa dan perniagaan perkhidmatan makanan. DITP melihat peluang yang luas dan telah menugaskan artis perdagangan di Kahira untuk menjemput pengurus pembelian Ashibes Food menghadiri Taifek Anugerah Asia 2026. Langkah ini bertujuan membolehkan pembeli memilih produk terus daripada pengeluar
dan peningkatan jumlah kemasukan produk makanan Thailand ke Maghribi. Selain promosi produk DITP turut memperkukuh imej makanan Thailand melalui pembelian logo Thai Select kepada restoran yang mengekalkan rasa asli dan piawaian antarabangsa. Di Marrakesh, 2 buah restoran telah menerima pengiktirafan Le Petit Thai Eat Me Cash. Kini terdapat 3 buah restoran yang diiktiraf Thai Select di Maghribi, termasuk restoran Chi Is Thai di Casablanca yang memegang penarafan 1 bintang. Pengiktirafan ini dipercayai dapat membina keyakinan terhadap pengguna. Pengiktirafan ini dipercayai dapat membina keyakinan terhadap pengguna dan menarik lebih ramai rakyat Maghribi untuk mencuba masakan Thai. Sunanta menyimpulkan bahawa strategik ini mencerminkan usaha DITP untuk menembusi pasaran baru dengan menggunakan makanan dan restoran sebagai pemacu utama. Ia bukan sahaja meningkatkan nilai ekspor, malah memperkukuh imej Thailand di persada perdagangan antarabangsa. Dan yang terakhir di hari ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Penyelidikan dan Inovasi sedang memperkasakan industri teknologi tinggi Thailand melalui pembercayaan memorandum persefahaman mengenai kerjasama semikonduktor dan fotonik dengan syarikat Lumintam, peneraju teknologi bagi Silicon Valley. Kerjasama ini melibatkan Agensi Pembangunan Sains dan Teknologi Kebangsaan dan Universiti Teknologi Mahanakhon yang mencerminkan model kerjasama Triple Helix yang menghubungkan 3 sektor utama secara konkret. Langkah ini merupakan asas penting dalam membina industri masa hadapan serta meningkatkan kedudukan Thailand daripada pangkalan pengeluaran kepada hub inovasi dan reka bentuk chip peringkat dunia. Teras utama kerjasama ini adalah pembangunan sumber manusia dalam bidang fotonik dan elektronik termaju melalui penghasilan graduan yang berkeupayaan tinggi, serta memperkasakan kemahiran tenaga kerja sedia ada bagi menyokong industri masa hadapan, seperti kecerdasan buatan dan infrastruktur awam. Selain dari itu, pembangunan infrastruktur penyelidikan seperti Makmal Pusat TMEC dan Pusat Latihan Kebangsaan Universiti Teknologi Mahanakhon akan dijadikan sebagai ruang eksperimen inovasi yang dapat diperluaskan ke arah aplikasi praktikal dalam sektor industri. Supacai Petumna Kun Setiausaha Tetap Kementerian MHESI menyatakan bahawa kerjasama ini adalah mekanisme penting di bawah strategi pembangunan industri semikonduktor negara yang bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang mampan, merangkumi pembangunan tenaga kerja, penyelidikan dan infrastruktur. Teras utama bagi kerjasama ini adalah pembangunan sumber manusia dalam bidang fotonik dan elektronik termaju melalui penghasilan graduan yang berkeupayaan tinggi, serta memperkasakan kemahiran tenaga kerja sedia ada untuk menyokong industri masa hadapan seperti kecerdasan buatan dan infrastruktur cloud. Selain dari itu, pembangunan infrastruktur penyelidikan seperti Makmal Pusat TMEC dan Pusat Latihan Kebangsaan Universiti Teknologi Mahanakhon akan dijadikan sebagai ruang eksperimen inovasi yang dapat diperluaskan ke arah aplikasi praktikal dalam sektor industri. Dr. Prongkong Sabto, pengarah kanan dan ketua terus Lumintam NSTC, menyatakan bahawa kurikulum peringkat ijazah dan kursus pendek khusus akan direka bentuk untuk menyediakan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri yang berkembang pesat. Manakala pihak NSTDA akan berperanan menyokong penyelidikan dengan sasaran untuk mengubah Thailand daripada sekadar pemasang kontrak kepada pembangun teknologi huluan. Sekian berita. Assalamualaikum. Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang anda ikuti program kami.